Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Tribunal Australia lulus dedah laporan kemalangan Double Six. Berita penuh, Tribunal Rayuan Pentadbiran Australia di Sydney telah membenarkan pendedahan semua laporan negara itu mengenai nahas pesawat 1976 yang mengorbankan 11 orang. Peguam bekas Ketua Menteri Sabah Haris Mohamad Saleh mengesahkan perkara itu kepada Malay Mail. Alex Dekena dan Jordan Kong berkata kerajaan Australia akan menyerahkan laporan itu kepada firma mereka, Tetuan Jaya Suraya K & Co, yang kemudiannya akan mendedahkan dokumen itu kepada umum. Namun, mereka tidak dapat mengesahkan bila tarikh laporan itu akan diberikan kepada mereka. Malay Mail memetik dokumen yang menyatakan bahawa Tribunal Australia membuat keputusan untuk mengeluarkan laporan negara itu mengikut Seksyen 40 Akta Arkib Australia 1983. Seksyen 40 Akta itu membenarkan permohonan dibuat untuk mengeksis arkib negara. Haris memfailkan permohonan pada 12 Mei tahun lalu kepada Arkib Negara Australia untuk mendedahkan laporan tersebut. Laporan Australia yang dikeluarkan itu termasuk laporan pasukan penyiasatan GAF setebal 50 halaman, juga dikenali sebagai rekod B5535. Laporan dua bahagian pelengkap yang dikenali sebagai rekod B638 juga akan dikeluarkan. Malaysia juga telah menukar status dokumen laporan siasatan persekutuannya mengenai tragedi itu awal bulan ini selepas Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengeluarkan perintah mandamus mengarahkan kerajaan untuk memulakan langkah yang diperlukan untuk membuat laporan itu kepada umum. Antara mereka yang terkorban dalam nahas pesawat 6 Jun 1976 juga dikenali sebagai tragedi Double Six ialah Ketua Menteri Sabah ketika itu Fuad Stephen, selain Menteri Negeri ketika itu Saleh Sulong, Peter Mojuntin dan Chong Tian Vun. Turut terbunuh pembantu Menteri Negeri Darius Binoin, Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan Sabah Wahid Peter Andau, Isak Atan, Setiausaha Pribadi kepada Menteri Keuangan ketika itu Tengku Razalik Hamzah, Said Muhammad, pengawal pribadi Fuad, juruterbang Gandhi Nathan dan anak sulung Fuad Johari Stephen. Laporan penyiasatan persekutuan yang didedahkan menyebut tiada unsur sabotaj ditemui, menyimpulkan bahawa kemalangan itu paling berkemungkinan berpunca akibat pusat graviti pesawat tidak seimbang. Laporan itu juga menunding jari kepada juruterbang penerbangan Gandhi Nathan yang digambarkan sebagai mempunyai rekod prestasi yang tidak bagus. Anak lelaki Gandhi, Nizam pula mendakwa terdapat banyak percanggahan dan kelemahan dalam laporan siasatan persekutuan Malaysia. Nizam berkata hampir mustahil untuk mengesahkan ketetapan kaedah penyiasatan yang digunakan dan integriti pasukan penyiasat kerana laporan itu hanya dikeluarkan hampir 5 dekad selepas kejadian itu. Bagaimanapun, dia berkata bahawa laporan Australia mengenai nahas tersebut juga tidak mungkin memberikan banyak jawapan dari segi jawapan kerana ia dilakukan oleh kerajaan negara itu. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Raya kali ini tiada erti buat kami sekeluarga, kata anak Najib. Berita penuh, Hari Raya kali ini tiada erti buat kami sekeluarga kerana selalunya ayah sentiasa berada di sisi kami. Iana amat terkesan apa yang berlaku terhadap ayah sehingga beliau terpaksa beraya keseorangan di penjara. Itulah luahan hati anak perempuan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang didapati bersalah dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram SRC International pada pagi 1 Syawal. Menerusi hantaran di media sosial, Noriana Najib berkongsi suasana suram sambutan Hari Raya keluarganya tahun ini yang pertama sejak Najib dipenjarakan pada Ogos tahun lalu. Dalam video sepanjang 1 minit dan 30 saat
yang memaparkan gambar-gambar sambutan Hari Raya bapanya pada tahun-tahun sebelum ini, Nur Yana, lebih dikenali sebagai Yana, mengimbau tradisi lazim keluarga mereka. Menjelang raya kebiasaannya, Yana akan memilih baju raya ayah. Kami sekeluarga juga akan mendapatkan kain yang sepadan warnanya. Ayah juga mengingatkan kami sediakanlah rendang kegemarannya. Nak makan dengan lemang, resepi, makwan dari Seremban Bela Ibu. Sebelum raya, kami semua tentunya akan menziarahi kubur atuk dan nenek. Di pagi raya, kami bersalaman memohon ampun dan maaf dan semestinya semua hadir bergambar sekeluarga. Sudah tiada tahun ini, apakah artinya raya bagi kami tanpa ayah? Di mana kemeriahannya gambar keluarga tahun ini? Raya tahun ini tidak bermakna kepada kami lagi, katanya. Kata Yana lagi, dia sangat rindu untuk berjumpa dengan bapaknya. Rindu yang tidak terkata. Yana merayu diberi peluang menziarahi ayah. Yana merayu dibenarkan meluangkan sedikit masa bersama. Yana merayu balas kasihan untuk bersama ayah di pagi raya. Yana merayu, Yana rindu kebahagiaan sekeluarga. Yana berpegang kepada secebis harapan yang ada, mendoakan sebaik-baiknya buat ayah luahnya lagi. Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 7 April lalu memaklumkan bahawa mereka sebulat suara memutuskan untuk memohon pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dasuki, UMNO juga akan menyampaikan memorandum yang ditandatangani oleh semua 191 pemimpin bahagian parti itu. Ini selepas Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-1 pada 31 Mac menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula sabitan termasuk hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit dalam kes rasuah SRC International RM42 juta ringgit. Untuk kesalahan itu, Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun. Bekas Perdana Menteri itu juga masih mempunyai beberapa kes yang sedang berjalan termasuk perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.28 bilion ringgit. Dua lagi kes yang masih belum dibicarakan sepenuhnya ialah kes pengubahan wang haram SRC International berjumlah RM27 juta dan kes pecah amanah syarikat International Petroleum Investment Company yang membabitkan penyelewengan RM6.6 bilion ringgit.